Salam sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Fearless Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Ini satu kejutan buruk untuk penyokong Mahathir dan untuk Mahathir sendiri. Banyak pandangan dan banyak komen diterima oleh Mahathir dan Anwar susulan saman RM 150 juta Mahathir terhadap Anwar. Tapi di dalam komen ini yang kita dapat lihat di media sosial, tak sangka banyak juga serangan yang diterima Tun Mahathir. Pertama, sudah pasti kerana faktor usianya. Kedua, sudah pasti sejarah politik. Pada PRU15, Mahathir memang sudah kalah teruk dan rakyat mulai berfikir dan memberi cadangan kepada Tun Mahathir untuk rehat saja ataupun bersara. Tapi adakah Mahathir bersara? Tidak. Mahathir tetap ingin melawan Anwar Ibrahim. Tapi persoalannya, kenapa Mahathir ini nak lawan Anwar Ibrahim? Di saat usianya yang sudah 100 tahun, kalau kita fikir-fikirkan, bila-bila masa saja Mahathir boleh pergi. Tapi kita doakan yang terbaik untuk Tun Mahathir. Kerana ajal semua di tangan Tuhan. Bukan saja kerana faktor usianya, tapi untuk usia 100 tahun, mungkin sudah relevan untuk Mahathir berehat saja. Saudara-saudara, ada satu ulasan saya nak kongsi kepada Anda. Adakah ini menunjukkan satu pembongkaran terbesar sepanjang Mahathir pernah menjadi Perdana Menteri dulu? Nah, saudara-saudara, sebelum saya teruskan, izinkan saya perkenalkan. Ini adalah transfer factor terapi imun. Kepada Anda di luar sana yang ada masalah kesehatan, penyakit berulang dan apa saja masalah kesehatan yang Anda alami, mungkin terapi imun adalah jawaban kepada doa Anda. Kenapa? Sebab produk ini adalah untuk mendidik, menyeimbangkan, meningkatkan sistem imun badan Anda. Bila sistem imun badan kita mulai bertindak bodoh, banyak penyakit yang mudah menyerang. Sekiranya Anda ingin mendapatkan terapi imun ini, mendapatkan maklumat, Anda boleh menghubungi nombor yang tertera. Mahathir sudah terperangkap dalam jeratnya sendiri. Saudara-saudara, Mahathir juga mula takut dengan bayangan Anwar. Pelik kan? Orang yang pernah menjadi Perdana Menteri 2 kali, yang pernah jatuhkan ramai orang besar, tapi sekarang takut dengan satu nama, Anwar Ibrahim. Mahathir hidup dengan trauma politik. Dia takut sebab dia tahu apa yang dia pernah buat. Setiap kali nama Anwar disebut, muka dia berubah. Setiap kali nama Anwar disebut, muka dia berubah. Kenapa? Sebab dia tahu Anwar bukan lagi musuh politik biasa. Anwar sekarang Perdana Menteri dengan mandat rakyat. Dan Mahathir sekadar bekas pemimpin yang dibenci kerana kerakusan masa lalu. Lihat saja kenyataan dia kebelakangan ini. Semua bercelaru. Hari ini dia kata nak selamatkan Melayu. Esok dia kata tak percaya kerajaan. Lusa dia kata kerajaan zalim. Tapi bila disoal balik, dia mengelak. Itulah tanda orang yang takut. Takut dengan bayangan sendiri. Mahathir takut sebab dia tahu Anwar pegang kuasa undang-undang sekarang. Kalau siasatan dulu dibuka balik, kalau fail lama dikorek semula, ramai yang terkejut dengan apa yang pernah berlaku di era Mahathir dan dia tahu itu. Okey, ini yang kita mahu tahu. Apakah fail lama itu, apakah siasatan lama kalau dikorek balik, adakah ini akan menyebabkan Mahathir masuk penjara sekiranya beliau terlibat dengan salah laku, terlibat dengan salah guna kedudukan sebagai PM, sebagai pemimpin, ataupun terlibat dengan rasuah ke pengubahan wang haram. Nah, itu yang kita tertanya-tanya. Bila seseorang mula takut dengan bayangan musuh lamanya, itu tanda dia sudah kalah secara moral. Mahathir mungkin pernah jatuhkan Anwar dulu, tapi hari ini dia kalah dengan ketenangan orang yang dia cuba musnahkan. Ada yang kata Mahathir menyesal sama Anwar dan Mahathir sudah termasuk dalam perangkapnya sendiri. Jadi berkaitan isu ini, Anda rasa saudara-saudara,
Adakah Mahathir? Memang sudah tiada harapan. Bukan dalam fisikalnya, tapi dalam perjuangannya untuk tumpaskan Anwar. Adakah Mahathir sudah tamat riwayatnya? Bukan jasadnya, tetapi riwayat untuk menumbangkan Anwar. Dan adakah Mahathir sudah tiada harapan, sudah kritikal dalam keadaan politiknya untuk tumbangkan Anwar? Tepuk dada, tanya selera. Ini adalah ulasan daripada rakan saya, ChatGPT, dan tambahan daripada saya sendiri. Salam sejahtera, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati, seperti yang kita tahu, penghujung bulan Oktober ini, 26 Oktober, sehingga ya penghujung Oktober lah, lawatan Presiden Amerika Syarikat ke Malaysia menjadi satu bualan yang hot di media sosial, sehingga ada himpunan ataupun demo yang mahu Presiden Amerika Syarikat ini balik. Maksudnya mereka tidak setuju. Ada setengah rakyat Malaysia, netizen, dan juga kepimpinan politik tidak setuju lawatan Presiden Amerika Syarikat. Ini kerana berkaitan dengan pembawaan peperangan di antara Israel dan Gaza, Israel-Palestin. Jadi, saudara-saudara, banyaklah cara kita berfikir. Netizen pun mulai memberikan komen, pandangan mereka di media sosial. Tapi sebenarnya apa yang kita kena fikir di sini, pada pendapat saya secara pribadi, adalah kita fikir tentang kebaikan Presiden Amerika Syarikat mengadakan lawatan di Malaysia. Pasti bukan satu lawatan yang sekadar untuk jalan-jalan cari makan, tetapi adalah lawatan yang untuk membantu negara kita. Nah, saudara-saudara, ini pasti berkaitan dengan ekonomi Malaysia. Ramai yang mengecam PM, ramai yang mengecam tindakan lawatan ini. Tapi sebenarnya, apa yang Anda perlu tahu? Saya akan sampaikan kepada Anda hari ini. Tapi sebelum itu, izinkan saya perkenalkan. Ini adalah terapi imun transfector for life. Kepada Anda di luar sana yang ada masalah kesehatan, penyakit berulang, yang tak pandai sembuh-sembuh, sudah bertahun-tahun makan obat, tapi masih ada penyakit yang Anda alami, kencing manis, gout, kolesterol, diabetes, darah tinggi, bawasir, dan apa saja. Mungkin terapi imun adalah jawaban kepada doa Anda. Sekiranya Anda berminat, Anda boleh menghubungi nombor yang tertera. Malaysia dan Amerika Syarikat hari ini, 26 Oktober 2025, telah menandatangani satu perjanjian menyeluruh mengenai perdagangan timbal balik bagi memperkukuh hubungan ekonomi dua hala. Perjanjian ini memberi akses pasaran yang belum pernah berlaku sebelum ini kepada pengekspor kedua-dua negara. Ia juga mengukuhkan kerjasama yang telah terjalin sejak perjanjian rangka perdagangan dan pelaburan Amerika Syarikat Malaysia 2004. Menurut kenyataan bersama Kerajaan Amerika Syarikat dan Malaysia yang dikeluarkan oleh White House, Malaysia akan memberikan akses pasaran bagi ekspor barangan perindustrian dari AS, termasuklah bahan kimia, mesin, peralatan elektrik, logam, dan kenderaan penumpang. Malaysia juga akan membuka pasaran bagi ekspor pertanian Amerika Syarikat seperti hasil tenusu, produk hortikultur, ayam, produk proses, minuman, daging babi, beras, dan etanol bahan api. Sebagai balasan, AS akan mengekalkan tarif timbal balik pada kadar 19% ke atas barangan Malaysia. Sementara sesetengah produk akan menikmati kadar tarif 0%. Jadi saudara-saudara, ini adalah berita baik untuk rakyat Malaysia. Jadi banyak lagi sebenarnya yang kita perlu tahu. Dalam pada itu, saya kongsikan kepada Anda, Malaysia akan menahan cukai perkhidmatan digital yang mendiskriminasi, menyokong pemindahan data rentas sempadan, mengekalkan moratorium cukai custom ke atas penghantaran elektronik, dan menghapuskan sekatan kandungan penyiaran Amerika Syarikat.
Kedua-dua negara memperkukuh ketahanan rantaian bekalan, keselamatan pelaburan, dan kerjasama kawalan ekspor. Mineral kritikal dan unsur nadir bumi, rare earth elements, penting untuk industri teknologi tinggi, akan tetap dibuka tanpa sekatan. Dengan Malaysia menawarkan lesen operasi yang diperluaskan kepada syarikat Amerika Syarikat dan memastikan bekalan magnet tanah jarang yang stabil. Perjanjian ini bertepatan dengan beberapa urus niaga besar antara syarikat Amerika Syarikat dan Malaysia, termasuk perolehan 30 pesawat dengan option pembelian tambahan 30, pembelian semikonduktor, komponen aero angkasa, dan peralatan pusat data dengan nilai dianggarkan AS150 bilion. Jadi ini adalah perjanjian yang merupakan pencapaian penting dalam hubungan Amerika Serikat Malaysia, kata juru cakap White House. Ini satu kebaikan untuk kerajaan Malaysia. Jadi yang mengecam Anwar, yang mengecam lawatan ini, kita fikir-fikirkan apa kebaikannya untuk Malaysia, terutamanya untuk rakyat sendiri. Dan pada akhirnya mereka kata Anwar boleh tumbang kerana membenarkan Presiden Amerika Syarikat ke Malaysia. Tapi jawapannya tidak. Anwar tidak tumbang, bahkan ini mungkin menjadi satu kemenangan besar yang boleh menjadikan satu pemangkin untuk Anwar terus menang selepas ini. Apa pandangan Anda?